Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah Amir Kuwait dan His Highness Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad As-Sabah Perdana Menteri Kuwait serta ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan juga rakyat Kuwait bersempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidangnya di hari kedua hari ini dengan meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ikuti laporan khas sidang mesyuarat tersebut selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara telah meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi kemarin. Sebelum meluluskan usul tersebut, ahli-ahli Dewan terlebih dahulu membahaskannya dan menjunjung tinggi titah baginda itu. Yang berhormat Pihin Orang Kai Seri Laila, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertuan Majlis Mesyuarat Negara melahirkan harapan agar ahli-ahli yang berhormat akan dapat memberikan pandangan dan meneliti sepenuhnya kurnia titah tersebut. Antara lain, Baginda telah menyentuh mengenai berbagai usaha dan inisiatif kerajaan Baginda dalam memeduli hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Seperti halnya dengan pelaksanaan skim persaraan baru pada tahun 2023, pelaburan langsung asing yang telah dapat membukakan peluang-peluang pekerjaan dan menambah hasil pendapatan negara, serta usaha-usaha untuk meningkatkan sara diri dalam sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan. Keprihatinan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga jelas dilihat dari segi bantuan yang dihulurkan kepada individu dan sektor yang terkesan akibat wabak COVID-19. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kai Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mencadangkan usul menjunjung kasih antara lain menggariskan kejayaan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 memerlukan komitmen padu daripada semua pihak. Dalam usaha ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, pelbagai inisiatif dan projek telah dan sedang giat dilaksanakan oleh kerajaan. Kejayaannya memerlukan sokongan dan komitmen padu daripada semua pihak, termasuk sektor awam, swasta dan orang ramai. Ia juga memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation agar segala projek dasar dan pembaharuan yang dilaksanakan itu memenuhi keperluan semua pihak. Salah satu strategi ke arah mencapai wawasan tersebut ialah dengan memperkembangkan ekonomi negara melalui kepelbagaian hasil. Alhamdulillah, projek-projek perlabuhan asing yakni FDI
yang dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu sudah mula menampakkan hasil dan insya-Allah akan terus berkembang. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pula menyifatkan bahawa titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu aman berwawasan dan penuh hikmah, mengandungi nasihat dan pengamatan tajam. Titah ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam itu sungguhnya amat berwawasan dan penuh hikmah, mengandungi nasihat dan pengamatan tajam serta pandangan jauh Baginda sebagai payung negara. Titah ke bawah Yang Mulia juga tersirat peringatan yang mencerminkan dengan jelas keprihatinan dan kebijaksanaan Baginda dalam memastikan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan sentiasa dipelihara dan terjamin, terutama dalam negara menghadapi dan menangani cabaran masa kini, khususnya musibah penularan wabak COVID-19 dengan hakikat kehidupan cara yang baru. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan pula menjelaskan Kementerian Pembangunan akan sentiasa meneliti semula mana-mana perkhidmatan yang perlu penambahbaikan agar ia berdepatan dengan keperluan dan ekspektasi orang ramai. Dalam melaksanakan projek pembangunan infrastruktur ini, tidak semua yang dapat dilaksanakan mengikut apa yang dirancang kerana banyak halangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Tetapi melalui pengalaman serta mengambil pengajaran dari projek-projek yang telah dilaksanakan, ianya tidak akan menghalang bagi kita untuk meneruskan apa-apa jua rancangan pelaksanaan projek-projek yang mana dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Dalam usul junjung kasih bagi ahli yang terdiri daripada orang-orang bergelar, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Peruka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Peruka Awang Haji Abdul Rahim menyifatkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai perkembangan positif kepada usaha-usaha berterusan agensi-agensi berkaitan dalam mempelbagaikan ekonomi negara. Di sektor minyak dan gas negara, kita mengambil maklum bahawa telah ada perancangan yang konkret dalam proses pemberunaian bagi menarajui urus tadbir di sektor tersebut. Perkara ini habis sekolah dapati daripada sisi muzakarah bersama kementerian yang berkenaan. Dan habis sekolah amat gembira mendengar proses tersebut masih berjalan dan akan dilaksanakan mengikut fasa-fasa yang telah ditetapkan. Usaha pemulihan ekonomi negara dan jaminan makanan antara yang disentuh dalam usul menjunjung kasih oleh ahli-ahli yang dilantik daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Dalam masa yang sama, memberi penekanan di dalam menggerakkan pembangunan negara agar lebih teratur serta memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Food security adalah merupakan antara agenda negara yang diberi perhatian. Ianya bertujuan untuk memulihkan, mendaya upayakan semula ekonomi negara di sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan. Mengenai dengan projek-projek rancangan kemajuan negara, ianya seharuslah telah pun dilaksanakan dengan whole of government dan whole of nation approach untuk negara mencapai wawasan 2035 dengan lancar dan efisien. Pastikan latihan minimum atau pembelajaran sepanjang hayat dibina dalam rangka kerja industri pekerja. Meningkat proses pentadbiran digital yang end-to-end dan menguatkasakan sistem arbitration yang adil. Apa yang dapat dipelajari melalui pengalaman ini ialah kita ni sudah boleh meneliti kesesuaian sistem pekerjaan yang progresif
di mana remote working ataupun flexible hours bolehlah diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan yang baru di alam pekerjaan. Usaha-usaha ini bolehlah ditingkatkan lagi di suatu masa yang sesuai untuk kita ni menubuhkan sebuah University Agroteknologi. Ini akan dapat lagi mendukung hasrat kita ni di dalam jaminan makanan. Inisiatif pemerkasaan ekonomi pula antara isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah. Kuala yakin dan penuh percaya usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bersama agensi-agensi yang berkepentingan telah menampakkan hasilnya. Kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah kepimpinan Baginda Sultan hendaklah bersyukur kerana dapat menikmati berbagai kemudahan-kemudahan yang telah dan akan disediakan oleh kerajaan Baginda melalui RKN ke-12 nanti. Adanya badan-badan yang menyelia dasar kecukupan dan keselamatan makanan bukan sekadar memastikan kecukupan bekalan tetapi juga memastikan harga makanan selari dengan kuasa beli penduduk. Melaksanakan pemarkasaan ekonomi belia melalui latihan kemahiran jamin pekerjaan. Salah satunya dengan bekerja sendiri, menjalankan perusahaan. Pentingnya melaksanakan secara berihmah dan berdisiplin, terutamanya dalam mempertimbangkan peruntukan kewangan dan perbelanjaan negara. Adalah menjadi harapan para petani-petani yang bersawah padi di kampung-kampung, terutama di daerah Belait, agar sawah-sawah padi akan mendapat bantuan kemudahan asas dari kementerian berkewajib. Atas keprihatinan Baginda dan pembelian Baginda yang tidak kendur-kendur, kerajaan Baginda telah melaksanakan projek pencegahan banjir di beberapa kawasan daerah Tuhtung, kini menampakkan hasilnya. Kaulah suka kita berharap agar rakyat dan penduduk di negara ini akan terus bersatu dan terus berupaya dan diupayakan untuk meneruskan amalan saling bantu-membantu. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.pm. Sembilan kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 4 kes dimasukkan dalam kategori 5 iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 3,461 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 51,516. 2 kes kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. 26,553 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 1,255 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 24 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 53.3%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 6 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun.
Seorang pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB telah dinaikkan ke pangkat Brigadier Jeneral berkuat kuasa hari ini. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB, bagi kenaikan pangkat Kenal Udara Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Timbalan Pemerintah Tentera Udara di Raja Brunei. Hadir Yang Berhormat Pihindatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan buat julung kalinya mengadakan program Negaraku Berzikir. Program diadakan secara maya semalam dengan majlis zikir dan selawan serta doa munajat. Acara disertai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kai Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti akan diadakan sepanjang program yang berlangsung sehingga Ahad ini, 27 Februari 2022. Orang ramai yang berminat mengikuti program ini bolehlah melayari Instagram KKBT_Biro Keagamaan. Program merupakan projek baharu tahunan Biro Keagamaan KKBT yang diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan persiapan menuju bulan Ramadan. Bendera Besar Negara Brunei Darussalam yang berkibar megah selama 10 hari bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38 diturunkan pagi tadi. Ini menandakan selesainya pengibaran bendera di seluruh negara. Upacara penurunan bendera besar negara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Upacara penurunan bendera diteruskan dengan penyerahan bendera besar kepada Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Sementara itu, upacara menurunkan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 juga diadakan di ketiga-tiga daerah. Bagi daerah Blain, acara diadakan di kawasan Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan, Kuala Blain. Hadir Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Blain. Upacara di daerah Tutong pula diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah berkenaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara di daerah Temburong, upacara diadakan di kawasan dermaga Pekan Bangar, Temburong. Hadir Pengeran Muhammad Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam tahun ini menyambut Hari Kebangsaan ke-38. Untuk merealisasikan wawasan Brunei 2035, para belia seharusnya bertanggungjawab memelihara dan menjamin kemerdekaan yang berkekalan, di samping perlu menghadapi segala cabaran arus globalisasi. Beberapa orang belia ketika ditemui melalui dalam talian mengongsikan harapan mereka bagi menyahut seruan tersebut. Brunei harus mempunyai rasa untuk menyumbang kepada negara. Jadi walaupun ada pelbagai cabaran, terutama kita ni yang belia ni banyak cabarannya, tapi kalau kita ni memikirkan yang kita ni hidup ni adalah untuk berbakti, walaupun apapun segala cabaran atau pencobaan yang datang kepada kami sebagai seorang belia.
semua pihak ada peranan tersendiri dalam merealisasikan wawasan negara. Kalau bagi saya, untuk menjayakan wawasan yang ketiga, iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Alhamdulillah, melalui perusahaan saya sendiri, iaitu Tambang WN, di mana kami ada menyediakan set menyusuri Sungai Tutong. Sampai sana, alhamdulillah, kami telah membuktikan bahawa belia mampu menjalankan perusahaan tersendiri. Para belia ini adalah bakal pemimpin negara di masa akan datang. Dengan Nurul KI dan juga memiliki ilmu, kita ni boleh katakan belia itu sudah siap siaga untuk menjadi peneraju utama rakyat negara Brunei Darussalam dengan semangat jitu demi mencapai wawasan negara Brunei Darussalam 2035. Sempena sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan sebagai sebahagian daripada projek kemasyarakatan, ABDB mengadakan majlis penyerahan bagi menandakan selesainya projek titian amal bagi pembinaan bilik penyempurnaan jenazah serta pengubah suaian Balai Ibadat Hajah Aminah, Kampung Long Mayan, daerah Tutong. Penyerahan anak kunci disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, pemerintah ABDB. Projek memberi tumpuan kepada pembinaan bilik jenazah baharu dan pengubah suaian prasarana Balai Ibadat Hajah Aminah. Projek melibatkan anggota-anggota dari Tentera Udara Diraja Brunei TUDB dan penduduk Kampung Long Mayan. Titian amal merupakan projek tahunan yang diungkayahkan bersempena program kemasyarakatan ulang tahun ABDB. Ringan atau beratnya ibadah sembahyang itu bergantung pada keimanan seseorang. Oleh itu, semakin beriman seseorang itu, bererti semakin mudahlah ia menunaikan dan mendirikan sembahyang. Akan tetapi, jika kurangnya iman seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terasa berat dan malaslah ia untuk menunaikan ibadat sembahyang. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Sembahyang Teras Kekuatan Umat. Ibadat sembahyang mempunyai pengaruh yang mampu mendasari setiap langkah kehidupan kita ke arah kebaikan. Antaranya yang pertama, menanamkan sifat berdisiplin. Yang kedua, menyamai konsep kebersihan diri melalui berudu, sama ada dari segi kebersihan tubuh badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, melalui berudu pula akan dapat menghilangkan noda dan dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Yang keempat, menanam sifat takut untuk melakukan dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar, dan malu untuk berkelakuan yang tidak baik. Biro Ugama Majlis Perundingan Kampung Telisai dengan kerjasama ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai daerah Tutong semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa tolak bala. Majlis diadakan di Masjid Kampung Telisai Tutong secara maya. Antara menyertai Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Telisai. Pengisian majlis antaranya sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan surah Yasin, doa tolak bala menghindar wabak COVID-19 serta bacaan doa selamat dan kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-38. Penambahbaikan Balai Raya Kampung Lubuk Pulau sebagai one-stop community centre atau pusat sehenti komuniti merupakan salah satu projek jangkauan komuniti yang dilaksanakan di bawah program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan EDPSGO ke-29 yang dikelolakan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB. Majlis perasmian berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Projek jangkauan komuniti merupakan salah satu perisian program bagi projek kemasyarakatan. Melalui projek ini dihasran, ia akan menggalakkan lagi aktiviti-aktiviti sihat di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim
serta memupuk kerjasama rapat dalam kalangan penduduk kampung. Ianya satu perkara yang tidak dapat dilupakan dan akan memudahkan orang-orang kampung di pertama Lubuk Pulau. Bukan sahaja Lubuk Pulau, mungkin jiran-jiran kampung boleh juga ikut serta. So dari sini kami melihat kesepaduan kampung ini, di mana dapat lagi diperkembang majukan lagi lah. Potensinya ada untuk melibatkan semua aspek peringkat komuniti, termasuk belia, kanak-kanak dan tingkat umur dewasa lah. Para pegawai kanan kerajaan yang mengikuti program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan menganjurkan Majlis Penyerahan Sumbangan Galakan kepada golongan orang kelainan upaya OKU dan penyampaian sijil penghargaan kepada pihak berkepentingan termasuk penaja projek Ikhlas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejak projek tersebut dijalankan pada awal bulan Februari, 12 orang individu golongan OKU lepasan program pravokasional di bawah Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan ikut serta dalam program Ikhlas. Juga hadir Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab yang di-Pertua Majlis Kesejahteraan OKU. Pesakit-pesakit COVID-19 kini boleh melaporkan keadaan status kesihatan mereka atau triage kendiri dalam aplikasi BruHealth melalui ciri ART yang baru diaktifkan hari ini. Bagi membantu Kementerian Kesihatan dalam pengurusan pesakit-pesakit COVID-19, Pasukan Pemantauan Pesakit PMT berperanan membuat susulan pengurusan para pesakit melalui panggilan telefon setelah mereka diarahkan untuk menjalani pengasingan mandatori di rumah, khususnya bagi pesakit kategori jangkitan 1 dan 2A. Menurut Dr. Haja Martina Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan PMT berfungsi bagi memastikan keadaan pesakit dalam keadaan baik dan stabil sepanjang pengasingan diri di rumah. Pasukan tersebut juga mengurus keadaan kesihatan pesakit jika tidak serius atau turun, membantu dalam penghantaran pakej penjagaan kesihatan kepada para pesakit dan menetapkan protokol discharge yang bersesuaian. Kami work office hours, so we work from pukul 8 sampai pukul 4.30 daily, every day. On a good day, we can reach macam around 1,700 calls per day. But if we have macam orang baru, training, it can go down to macam 1,100. We would like to have more volunteers pulang actually because we really need help, especially with data entry. So now kami dalam transition from manual to digitalized. So manually it takes a lot of effort, especially data entry, and you have to call everyone. If pesakit indah report status diorang arah BruHealth, so kami dah tahu are they okay di rumah, so terpaksa di call. So everything is manual, so it requires a lot of help. If people are interested to come and help us, we welcome them lah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan forum secara maya selama 2 hari dengan membincangkan mengenai isi rumah dan industri perkhidmatan komersial sebagai kesinambungan daripada 10 bahagian BIBD SME 360 Series. Antara yang disentuh, cabaran pasaran yang dihadapi oleh perniagaan-perniagaan semasa penularan gelombang kedua dan fasa peralihan. Kesemua tajuk yang dibincangkan oleh para speaker undangan itu adalah selaras dengan usaha BIBD untuk membantu pengusaha kecil dan sederhana PKS untuk pulih dari penularan wabak COVID-19 di negara ini. Orang awam adalah dialulukan untuk menyertai BIBD SME 360 Series yang akan diadakan pada 8 dan 9 Mac depan dengan mendaftar di curiousmind.biz/SME360.